Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar untuk subtopik 2.3 iaitu ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Untuk standard pembelajaran, yang pertama, murid akan melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Yang kedua, murid-murid akan melaksanakan pendarapan dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Dan yang ketiga ialah murid-murid akan melaksanakan gabungan operasi ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Jadi untuk hari ini kita akan melaksanakan penambahan dan penolakan untuk ungkapan algebra. Jadi kita akan teruskan kepada 2.3.1 iaitu penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okey, di sini cikgu ada soalan. Okey, kita ada 2x kuasa 2 tolak 2 kurungan 4x tambah 5. Untuk step yang pertama, kita akan menggunakan kembangan. Apabila kembangan, kita tahu kita akan menggunakan operasi darab. Jadi, negatif 2 darabkan dengan 4x, kita akan dapat negatif 8x. Negatif 2 darabkan dengan 5, kita akan dapat negatif 10. Jadi, kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 8x tolak 10. 2, 8 dan 10 kita boleh faktorkan dia. Kita keluarkan 2 di depan. Jadi, kita akan dapat di dalam kurungan ialah x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. X kuasa 2 tolak 4x tolak 5 ini ialah persamaan kuadratik. Apabila ada persamaan kuadratik, kita akan menggunakan pendarapan bersilang. Okey, kita menggunakan pendarapan bersilang. Okey, kita ada x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Jadi, x kuasa 2 letak di sini perumah A, di sini perumah C dan di sini perumah B. Okey, x darabkan dengan x, kita akan dapat x kuasa 2. Apakah nombor yang akan dapat 5 iaitu 1 darabkan dengan 5 akan dapat 5. Jadi kita akan gunakan pendarapan bersilang. X darabkan dengan 5 kita akan dapat 5x. X darabkan dengan 1 kita akan dapat x. Jadi di sini kita ada negatif 4x. Okey, jadi kita letak positif x dengan negatif 5x. Di sini kita akan menggunakan operasi tambah. Jadi x tolak dengan 5x kita akan dapat negatif 4x. Di sini negatif, sini pun turut negatif. Sini positif dan juga turut positif. Jadi faktor bagi x kuasa 2 tolak 4x tolak 5 ialah x, iaitu x tolak 5 dan x tambah 1. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Kita ada 4W kurungan W tolak 2 tolak 5. Okey, untuk step yang pertama, di sini kita akan menggunakan kembangan. Okey, kita akan, apabila kembangan, kita tahu dia akan operasi darab. Jadi 4W darabkan dengan W, kita akan dapat 4W kuasa 2. 4W darabkan dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 8W. Jadi kita akan dapat 4W kuasa 2 tolak 8W tolak 5. Jadi di sini kita akan menggunakan penerapan bersilang. Okey, kita gunakan penerapan bersilang. Apabila kita menggunakan penerapan bersilang, kita akan dapat faktor dia ialah 2W tolak 5 dengan 2W tambah 1. Kita teruskan kepada penambahan dan penolakan pecahan algebra dengan penyebut yang sama. Apakah yang dimaksudkan dengan pecahan algebra penyebut yang sama? Contoh, cikgu ada pecahan 1 bahagi dengan 2 tambah dengan 2 bahagikan dengan 2. Jadi 2 di bawah ini dikenali sebagai penyebut. Penyebut dia adalah sama. Jadi kita teruskan kepada soalan yang pertama. Kita ada 4A bahagi dengan 5 tambah 3A bahagi dengan 5. Yang pertama kita lihat penyebut bawah dia. Penyebut bawah dia dah sama 5 dan 5. Jadi kita boleh terus selesaikan. Okey, 4A tambah dengan 3A. Kita akan dapat 7A. Penyebut dah sama jadi terus bahagi. Maknanya 7A bahagikan dengan 5.
Okey, untuk soalan yang kedua, kita ada Y bahagi dengan 2X tolak 3Y bahagi dengan 2X. Yang pertama, kita kena tengok penyebut bawah dia. Kita kena menyamakan penyebut bawah. Okey, penyebut bawah dah sama 2X. Jadi kita boleh terus selesaikan. Okey, Y tolakkan dengan 3Y. Kita akan dapat negatif 2Y. Bahagikan dengan penyebut bawah dia adalah 2X. Jadi, okey, untuk tanda negatif tidak boleh berada di bahagian penyebut. Tanda negatif haruslah berada di sebelah pecahan. Jadi, 2, kat sini 2 dan 2. Kita boleh pemudahkan dengan bahagi. Jadi, apabila kita bahagi, kita pemudahkan, kita akan dapat negatif Y bahagi dengan X. Kita teruskan kepada penambahan atau penolakan pecahan algebra yang penyebutnya tidak sama. Jadi, salah satu daripada penyebutnya ialah gandaan bagi penyebut lain. Okey, permudahkan setiap ungkapan berikut. Untuk soalan yang pertama, kita ada 3 bahagi dengan 4Y tolak 1 bahagi dengan 2Y. Okey, penyebut tak sama. Macam mana kita nak samakan penyebut bawah? Jadi, kita ada di sini 4Y, di sini 2Y. Jadi untuk samakan penyebut, kita kena darabkan dengan 2 untuk jadikan 4Y. Apabila di bawah ini didarabkan dengan 2, atas pun kena darabkan dengan 2. Jadi 1 darab 2 akan dapat 2. 4Y darabkan dengan 2 akan dapat 4Y. Jadi kita boleh teruskan, selesaikan di mana 3 tolak dengan 2. 3 tolak dengan 2. 4Y. Jadi penyebut yang sama kita boleh teruskan, kita boleh gabungkan dia. Jadi 3 tolak 2 kita akan dapat 1. 1 bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan 4Y. Jadi 1 bahagikan dengan 4Y. Okey. Okey, kita pergi kepada penyebut pecahan tersebut tidak mempunyai faktor sepunya. Kita ada soalan yang kedua. 2A bahagi dengan 3 tambah B bahagi dengan 2C. Jadi ini kita kena darab bersilang. Okey, penyebut tak sama kan? Penyebut tak sama, kita kena darabkan bersilang. Jadi, okey, 3 kita kena darabkan dengan 2C. Apabila bawah darabkan dengan 2C, atas juga kena darabkan dengan 2C. Okey, 2C pula kena darabkan dengan 3. Darabkan dengan 3, darabkan dengan 3. Okey. 2A darabkan dengan 2C. 3 darabkan dengan 2C. Sebelah pun sama. B darabkan dengan 3, 2C darab dengan 3. Jadi kita selesaikan dia. 2A darabkan 2C, kita akan dapat 4AC. Okey. Bahagi dengan 3 darab 2C, kita akan dapat 6C. Tambah dengan B darab 3, kita akan dapat 3B. 2C darab dengan 3, kita akan dapat 6C. Apabila pembawah dah sama, kita boleh gabungkan dia jadi dalam bentuk ini. Kita akan dapat 4AC tambah 3B bahagi dengan 6C. Okey, kita akan teruskan kepada penyebut pecahan mempunyai faktor sepunya. Kamu dah tahu apakah yang dimaksudkan dengan faktor sepunya pada pembelajaran yang lepas. Okey, di sini cikgu ada dua soalan. Okey, yang pertama ialah permudahkan setiap ungkapan berikut. Di sini kita ada 1, 4P tambah 4 bahagikan dengan 6P. 4P dan 6P ni dikenali sebagai faktor sepunya. Jadi kita kena buat GS sikit untuk langkah yang pertama. Jadi 4P bahagikan dengan 6P. Apakah kita kena buat pembahagian berulang? Okey, apakah ungkapan yang boleh membahagi 4P dan 6P? Iaitu 2P, di mana 4P bahagikan dengan 2P. Kamu akan dapat 2. Okey, betul. Okey, lepas tu 6P kamu bahagikan dengan 2P. Kamu akan dapat 3. Okey, jadi 2P kamu kena darabkan dengan 2 dan darabkan dengan 3. Kamu akan dapat 12
12P. 12P ini adalah sebutan pembawah. Okey, jadi kita tahu sebutan pembawah dia adalah 12P. Okey, kita tahu 12P. Okey, 4P macam mana nak jadikan 12P? Jadi kena darabkan dengan 3. Apabila bawah darab 3, atas pun kena darabkan dengan 3. Okey, 6P. Macam mana nak jadi 12P? Kena darabkan dengan 2. 6P darabkan dengan 2 akan dapat 12P. Apabila bawah darabkan dengan 2, atas pun kena darabkan dengan 2. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat 3 bahagikan dengan 12P tambah 8 bahagi dengan 12P. Pembawah dah sama, sebutan pembawah dah sama. Jadi kita boleh gabungkan dia. 3 tambahkan dengan 8, kita akan dapat 11. Jadi jawapan kita akan dapat 11 bahagi dengan 12P. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Kita ada M bahagi dengan 4R tolak 5M bahagi dengan 14RS. 4R dan 14RS ni ialah faktor sepunya. Jadi kita kena buat pembahagian berulang. Okey, kita buat pembahagian berulang. Kita ada 4R dan 14RS. Apakah sebutan yang boleh membahagi 4R dengan 14RS? Iaitu 2RS. Macam mana cikgu tahu 2RS? Okey, 4RS bahagi dengan 2RS. Kita akan dapat 2. Okey, 14RS bahagikan dengan 2R. Kita akan dapat 14 bahagi 2, kita akan dapat 7. R, kita boleh potong R. Jadi yang tinggal adalah 7S. Okey, 7S. Jadi kita kena darabkan. Kita nak tahu dia punya GST. Okey. 2R darabkan dengan 2 darabkan dengan 7S. Jadi kita akan dapat 28 RS. Jadi 28 RS ini ialah sebutan pembawah. Jadi macam mana kita nak dapatkan 28 RS? Di sini kita kena darabkan dengan 4R, kita kena darabkan dengan 7S. Apabila bawah darabkan dengan 7S, atas juga kena darabkan dengan 7S. Okey, di sini 14 RS. Macam mana nak jadikan 28 RS? Kita kena darabkan dengan 2. Bawah darab 2, atas pun kena darabkan dengan 2. Jadi kita akan dapat 7S darabkan dengan M. Kita akan dapat 7SM. Okey, tolak dengan 5M darabkan dengan 2. Kita akan dapat 10M bahagikan dengan 28RS. Jadi inilah jawapan akhir dia. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung pada minggu depan.